Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita masuk bab kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, ini bab yang last lah. Akan ajar sebab minggu lepas tak ada. Minggu sebelum tu kita belajar bab yang 10 Okey. So, kita habiskan bab ni. So nanti kita akan buat latihan semua bab yang ada dalam form 4 lah. Okey, so kita tengok kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita tengok yang pertama ialah peristiwa bergabung. So memerihalkan dan menyenaraikan peristiwa bergabung. Okay, dalam kebarangkalian, okey, korang kan siapa yang ambil admit dia akan jumpa lagi dalam admit kebarangkalian Okey, dalam kebarangkalian peristiwa bergabung berlaku apabila dua atau lebih eksperimen dijalankan. Peta pokok berikut menunjukkan cara menyenaraikan ruang sampel S ataupun semua kesudahan yang mungkin bagi suatu peristiwa bergabung. Okey, cara menyenaraikan ruang sampel, dua keping duit shilling dilambung secara serentak. Okey, so kita ada pasangan tertib dia. A itu mungkin mewakili kepala-kepala, kepala dengan ekor, ekor kepala, ekor-ekor. G itulah. Okey. Kalau gambar raja pokok seperti yang korang jumpa, yang kau tengok ni. Okey, jadual. Okey. Gambar raja pokok ni kita akan perlukan lagi masa admit nanti. Okey. Mungkin ada pengiraan yang sama juga. Okey, tengok contoh yang pertama. Raja di bawah menunjukkan makanan yang terkenal di restoran Pak Khalid. Kita ada nasi kandar diwakili oleh huruf K, nasi lemak diwakili oleh huruf L, nasi biryani diwakili oleh huruf B. Dua orang rakan baik iaitu Suzy dan Susan mengunjungi restoran itu. Mereka memilih satu daripada makanan itu. Tulis ruang sampel bagi makanan yang mereka pilih. Okey, itu kita buat dalam bentuk jadual. Okey. Kalau nak mudahlah, buat dalam bentuk jadual ataupun kita boleh buat pokok So ruang sampel dia KK iaitu dua orang rakan baik. Sama ada dua-dua orang tu makan nasi kandar. Sama ada seorang makan nasi kandar ataupun seorang makan nasi lemak. Seorang makan nasi kandar, seorang makan nasi biryani. Seorang makan nasi lemak, nasi kandar, nasi lemak, nasi lemak biryani. Biryani nasi kandar, biryani nasi lemak, biryani. Okey. Boleh tak nasi lemak kepada nasi kandar? Contoh nasi lemak kepada nasi kandar. Macam ni. Ni kan, okey. Okey. Walaupun dia adalah sama, tetapi dia mewakili seorang Susan dan seorang Suzy dan Susan. Ni Suzy. Ni Susan. Ni Suzy yang makan nasi kandar. Ini Suzy yang makan nasi lemak. Jadi tak sama KL dengan LK kat sini tak sama. Okey. Jom tengok seterusnya contoh yang kedua. Terdapat 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru dalam sebuah kotak. Okey, kalau dalam kes macam ni, dia akan labelkan M1, merah yang pertama, merah yang kedua, merah yang ketiga, biru yang pertama, biru yang kedua. Okey, so tengok susunan dia. Merah, 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 merah satu, merah dua. Okey, kalau maksudnya merah satu, merah dua. Dia tak boleh ambil merah satu sebab merah satu tu ada satu saja. Okey. So kalau saya akan buat satu persatu lah. Merah satu, merah dua, merah satu, merah tiga, merah satu, biru satu, merah satu, biru dua. Merah dua pula. Lepas tu dengan merah satu, merah dua dengan merah tiga, merah dua dengan biru satu, merah dua dengan biru dua, merah tiga dengan merah satu, merah tiga dengan merah dua,
merah 3 dengan biru 1, merah 3 dengan biru 2. Ingat dia tak boleh merah 2 dengan merah 2, tak boleh. Sebab dia ada satu sahaja. Lepas tu biru 1, merah 1, biru 1, merah 2, biru 1, merah 3, biru 1, biru 2. Biru 2 merah 1, biru 2 merah 2, biru 2 merah 3, biru 2 biru 1. Okey, nanti kita tengok bila jumpa soalan kejap lagi. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Okey, kali ni dia buat gambar rajah pokok. Okey, kalau contoh 2 ni pemula korang boleh juga buat gambar rajah pokok, tapi dia suruh korang buat dalam bentuk ruang sampel. Okey. Ingat gambar rajah pokok macam ni kat atas ni. Okey. Tapi gambar rajah pokok kat atas ni dia mewakili hanya 2 saja. Kalau kita nak buat gambar rajah pokok untuk pen ni, banyak ni. Jadi macam ni. Okay, saya tunjuk contoh Jadi merah 1, merah 2, merah 3, biru 1. Okey, biru sepakan biru lah. Biru 1, biru 2. Okey. So, setiap satu ni pula dipecahkan juga kepada 1, 2, 3, 4. Tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Maknanya ni merah 2, merah 3. Okey, yang ni merah 1, merah 3. Ni merah 1, merah 2. Ini merah 1, merah 2, merah 3. Ini merah 1, merah 2, merah 3. Okey, biru pula. Biru 1, biru 2. Biru 1, biru 2. Biru 1, biru 2. Yang ni jadi biru 2. Yang ni jadi biru 1. Ingat tak boleh ulang Okey. So jawapan dia kalau nak tulis dalam bentuk ruang sampel macam koordinat M1, M2. M1, M3. M1, B1. M1, B2. M3, M2, M1. M2, M3. M3, B1. M3, B2. M3, M1. M3, M2. M3, B1. M3, B2. B1, M1. B1, M2. B1, M3. B1, B2. Lepas tu B2, M1. Yang bawah sekali B2, M2, B2,
M3, B2, M1. Okey, semua boleh faham macam mana buat gambar ajar pokok? Boleh. Boleh Okey, kita stop sekejap sebab azan, nanti kita sambung balik. Loading tu siapa ya? Saya, sir. Okey, loading lah ya sampai okey. Sesambung balik.
Okey, kita tengok contoh 3 ni. Rajah di bawah menunjukkan 5 keping kad huruf dalam kotak X dan 4 biji bola bernombor dalam kotak Y. Okay, sekeping kad dan sebiji bola dipilih secara rawak masing-masing daripada kotak X dan kotak Y. Lengkapkan gambar rajah di pokok di bawah untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin bagi kad dan bola yang dipilih. Okey, tu dia. Dia jadi panjang lah sebab ada 4 huruf iaitu keris. Dan setiap huruf tu dia berada dalam kotak, keris tu kotak yang berbeza, nombor pun kotak yang berbeza. Jadi setiap huruf tu akan bergabung dengan nombor yang berlainan lah. Okey, ni kita panggil gambar rajah pokok. Okey, yang tadi banyak yang kat atas tu kita buat ruang sampel. Okey, ruang sampel yang korang kena ingat, kena ada jawapan yang depan dia macam ni. Hujung dia kena macam ni. Tu ruang sampel. Kalau tak ada tu jadi salah lah. Okey. Okey, itu cara dia. Dia tunjuk nanti kita tinggal kita buat soalan nanti kita tengok. Okey, tengok contoh yang keempat pula. Okey. Kad pertama dipilih secara rawak daripada kotak A, kemudian kad itu dimasukkan ke dalam kotak B. Dan kad kedua dipilih secara rawak daripada kotak B, tentukan ruang sampel bagi 2 keping kotak yang dipilih itu. Okey, ada menarik sebab di kad sini bila kita ambil secara rawak daripada kotak A, kad pertama dipilih secara rawak daripada kotak A. Kemudian kad yang dipilih tu masukkan dalam kotak B. Okey. Ini kena faham betul-betul. Kalau kita buat gambar rajah pokok, okey, dia ada 2 kotak, kad A dengan kad B. Okey. Untuk A, kita ada 4, 5 dengan M. Okey, untuk kotak B, katakanlah tadi kita dah pilih 4. 4 tu kita masukkan ke dalam kotak B. Jadi kita boleh pilih 4 sekali lagi. Barulah kita boleh pilih 6, P dan Q. Okey, kalau kita tengok 4, 6, P dan Q. Okey, sama juga kalau kita pilih 5, masukkan ke dalam kotak B. So 5 boleh dipilih sekali lagi. Lepas tu kita ada 6, kita ada P, kita ada Q. Okey, sama juga 5, 6, P, Q. Okey, untuk M pula, kalau kita pilih M, kita boleh letakkan ke dalam kotak B dan mungkin kita akan dapat M sekali lagi. Lepas tu 6, lepas tu P, lepas tu Q. Nampak M, 6, P, Q. So, kalau korang tulis balik, korang akan dapat ruang sampel seperti jawapan yang diberi. Okey, jom kita buat. Nak lebih faham, baik kita buat. Okay, ada banyak soalan ni. Kita cuba habiskan semua. Okay, kita fokus 3 soalan yang pertama dahulu. Okey. 5 kad berlabel CEKAP dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Dua kad dipilih secara rawak dari kotak itu satu demi satu tanpa pemulangan. Apa maksud dia? Begini. Maksudnya, kejap lagi saya lukis contoh jawapan. Okey. Kita ada cekap. C E K A
E K A P. Okey, bermakna kalau kita dah pilih huruf C kita tak boleh pilih sekali lagi. Ni apa ni, kan dia kata dia ambil 2 keping. So ini kepingan yang pertama, ini kepingan yang kedua. Bermaksud C tu dah tak ada dah untuk yang kedua sebab kita dah ambil. Tinggal huruf E, huruf K, huruf A, huruf P. Okey. Kalau dah pilih huruf E, kita tinggal huruf C, huruf K, huruf A, huruf P. Kalau kita dah pilih huruf K, kita pilih huruf C, kita pilih huruf E, kita pilih huruf A, kita pilih huruf P. Okey, kalau dah pilih huruf A macam mana? Kita pilih huruf C, kita pilih huruf E, kita pilih huruf K, kita pilih huruf P. A tak ada. Kalau kita dah pilih huruf P, kita pilih huruf C, kita pilih huruf E, kita pilih huruf K, kita pilih huruf A. Okey, macam mana kita nak tulis jawapan? Okey, tengok betul-betul. Ruang sampel dia jadi macam ni. C, E. Lepas tu C, K. Lepas tu C, A. Lepas tu C, P. Seterusnya E, C. Seterusnya E, K. Seterusnya E, A. Okey, seterusnya E, P. Okey, lagi K, C. K, E. Lepas tu K, A. Lepas tu K, P. Lepas tu A, C. Lepas tu A, E. Lepas tu A, K. Lepas tu A, P. So yang untuk baris terakhir itu P, P, C. P, E. Lepas tu P, K. Last sekali P, A. Okay, macam mana korang tulis ruang sampel? Okay, dia nak jawapan dalam bentuk ruang sampel. Okay, macam mana tulis jawapan dalam bentuk ruang sampel? Okey. Kena macam mana tulis jawapan dalam bentuk ruang sampel? Okey, senak. Afi, boleh tuliskan jawapan dalam bentuk ruang sampel, Afi? Ruang sampel. Macam mana tadi? Tulis semua sekali kan? Yes, tulis semua kali. Kurungan pertama dengan kurungan hujung tu, kurungan macam mana? Yang petak tu. Dengan petak. Kan? Cuba tulis. Panjang ni. Memang. Soalan dia memang macam ni lah. Panjang jawapannya. Dan ni kan? Okey. Cuba buat kat bawah. Buat kat bawah ruang kosong ni. Bawah-bawah. Bawah. Bawah sikit. Bawah merah tu. Sini. Alright. Bukan macam tu. Tak sangat tu. Kejap. Kejap macam ni. Kisah nak orang biasa menulis tu. Nanti takut salah nak periksa. Nampak? Nanti penutup dia macam ni pula. Okey, tuliskan semua. Okey.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. 20, betul. Ada 20. Tapi memang dalam peksa kena tulis. Memang macam ni lah. Jangan tersalah tulis perkataan yang diberi. Kalau tersalah tulis, maka salah. Senang. Tapi korang buat salah, jadi rugi. Okey, sekolah dah ajar ke bab ni? Krik, 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 krik. Tak tahu, tak tahu. Samta. Samta dah belajar ke bab ni? Belum, masih ingat saya. Oh, belum lagi. Lagilah ya, sampai tahun depan pula masuk form 5, lagi lambatlah korang belajar ya. Okey, kita ni bab last lah kita belajar. Boleh sambung bawah kan sir kan? Sambung boleh, boleh. Ui, kalau dalam peksa buat seterusnya tak cukup kertas. Memang macam ni. Soalan dia, tapi antara yang senang yang tak senang ni sebab kena tulis. Letak si Afi tulis. Itulah dalam peksa kena juga tulis jawapan semua sekali. Okey. Kalau ruang pokok tu tak banyak, mungkin saya akan suruh korang buat lah. Tapi pokok tu macam banyak pula.
Okay, so last kali PA. Okay, tutup kurungan dia. Alright, okay. Tu cara buat jawapan untuk ruang sampel. Biasanya kita tulis S lah depan ni. Macam tu. Okay. Okay, semua faham nombor 1? Faham nombor 1 semua? Faham. Okay, kita pergi ke nombor 2. Okey, terdapat 2 batang kapur biru dan 3 batang kapur kuning di dalam sebuah kotak. 2 batang kapur dipilih secara rawak dari kotak itu. Okey, dipilih secara rawak daripada kotak itu. Okey. Lepas tu tulis ruang sampel bagi kapur yang dipilih. Okey. Dia macam ni Kapur 2 batang kapur biru maksudnya biru 1, biru 2. Lepas tu 3 batang kuning. Kuning 1, kuning 2, kuning yang ke-3. Okey. Dia tak ada berulang sebab kalau kita ambil B1 dah tak ada dah B1 yang kedua. Dia tak bagi tahu, so tak ada. So dia akan jadi B2, K1, K2, K3. Okay. So dia punya ruang sampel dia B1, B2, lepas tu B1, K1, lepas tu B1, K2, lepas tu B1, K3. Okey, jadi seterusnya B2 tak payah pula. B1, K1, K2, K3. So, kat sini akan jadi B2, B1, B2, K1, B2, K2, lepas tu B2, K3. Okay, seterusnya K1 tak payah ulang. So B1, B2, K2, K3. Bermakna K1, B1, K1, B2, K1, K2, K1, K3. Okey, seterusnya kita ada K2 pula. So B1, B2, K3. K1, K3. So K2, B1, K2, B2, K2, K1, K2, K3. Okey, seterusnya B1, B2, K1, K3, K2. Jadi K3, B3, B1, K3, B2, K3, K1, K3, K2. Oh yo, banyak. Okey. Tak apa, ruang sampel dia korang kena buat buka macam ni, ujung macam ni dah.
Okey, tak payahlah nanti lambat pula Nanti sebagi orang lain buat yang pendek-pendek pula. Kesian Afi. Okey. So, tapi dalam pensel memang kena buat. Memang kena buat. Of course lah, kalau korang terror tak payahlah buat. Ini macam kalau nak buat ni macam jalan kerja lah. Kalau korang nak dapatkan jawapan dulu kan, lepas tu kena tulis yang semua ni. Ruang sampel yang semua ni. Okay, yang setandakan warna merah ni adalah semua ni adalah ruang sampel. Kena tulis balik. Jalan kerja tu tak wajib buat. Melainkan kalau disuruh. Okey. Nombor 2. Okey, ada soalan tak nombor 2? Nombor 2 ada soalan tak? Ada. Tak ada Okey, kita ke nombor 3 pula. Nombor 3 dengan 4 ni pendek. Okey. Okey. Cuaca di Pulau Pinang boleh jadi cerah, mendung atau hujan. Okey, tuliskan selama 2 hari. Okey, bermakna yang ni korang boleh faham. Selama 2 hari tu dia boleh jadi cerah-cerah, cerah mendung, mendung-mendung, hujan. Macam itulah dan seterusnya. So korang nak pastikan mudah buat jalan kerja. So C M H. Okay. C M H. Okay. C M H. C M H. Okay. So, kita nak buat dia punya cuaca tu, kita akan buat mula-mula cerah, hari pertama cerah, hari kedua cerah. Hari pertama cerah, hari kedua mendung. Hari pertama cerah, hari kedua hujan. Hari pertama mendung, hari kedua cerah. Hari kedua mendung, hari pertama mendung, hari kedua pun mendung. Hari pertama mendung, hari kedua hujan. Hari pertama hujan, hari kedua cerah. Hari pertama hujan, hari kedua mendung. Hari pertama hujan, hari kedua pun hujan. Okey. So untuk ruang sampel dia, saya nak seorang tuliskan ruang sampel. Okey. Iman, tolong tuliskan ruang sampel. Saya ke? Iman lah. Ada Iman lain ke? Pendek je Iman. Belum macam Afi lagi tu tak Afi? Afi dah bengang. Tak adalah. Okey, tapi memang saya dah berulang kali cakap dalam peksa memang ada soalan macam tu lah kena jawab. Panjang. Memang macam tu. Okey. Bukan dia suka-suka hati macam tu je tak. Dia memang macam tu panjang. Kena tulis panjang-panjang. Begitulah. Okey, kira yang ni masih senang lagi Nanti untuk next week kita ada kira-kira terutama orang yang belajar NMAT kena faham betul-betul sebab dalam NMAT masa form 5 nak belajar lagi. Taburan kebarangkalian. Okey. Okey, ada soalan apa-apa untuk nombor 3? Okey, kalau tak ada kita pergi ke nombor 4 pula.
Okey, setiap murid perlu memilih satu jenis sukan dalaman dan satu jenis sukan luaran di sebuah sekolah di daerah Sandakan. Berikut merupakan sukan-sukan dalaman dan luaran yang boleh dipilih. Okey, so dia kena satu sukan dalaman, satu sukan luaran. Tak boleh dua-dua sukan dalaman. Okey, so yang pertama kita ada badminton. Lepas tu ada pingpong. Lepas tu kita ada renang. So, sukan luaran pula kita ada hoki. Kita ada olahraga. Kita ada tenis. Lepas tu yang ni pula hoki, olahraga, tenis. Hoki, olahraga, tenis. Okay, so macam mana kita tulis jawapan dalam ruang sampel? So, kita akan buat badminton, hoki. Badminton, olahraga. Badminton, tenis. Pingpong, hoki. Pingpong, olahraga. Pingpong, tenis. Renang, hoki. Ni favorite ni kalau suka renang ni. Ramai orang nak masuk ni. Kalau skor telur ada korang renang ni. Ramai masuk, betul tak? Hafiz Zakwan? Tak. Tak. Oh silap, budak Samta suka ni. Betul Syarul? Syarul, budak Samta tak suka? Betul. Betul kan? Mesti Betul. suka. Budak Teluk ni apa tak suka renang. Okey. So kita nak tulis dalam bentuk bentuk ruang sampel. Okey, Syami, boleh tuliskan dalam bentuk ruang sampel? Boleh. Okey. Okey, pendek yes, ada lebih kurang 9 saja. Okey, tu nombor 4. Okey, jom kita pergi ke nombor 5. Nombor 5 ni dia dah bagi ada A, B, C, D. Dalam sebuah balang tu ada A, B, C, D. Korang cuma isi saja. Dalam kotak yang diberi tu hanya perlu isi saja ruang itu. Tak perlu nak buat semua. Kalau buat semua memanglah pening. Okey.
Jadi senak Aina Nabila, boleh tulis Aina Nabila? Aina Nabila? Tak boleh, sir. Oh, tak boleh lagi Okey. Daniel. Boleh Daniel? Lengkapkan yang dalam kurungan tu. Daniel? Krik krik. Ya, Boleh? boleh. Boleh. Okey, tak apa kalau tak muat pun tak apa. Si je. Okey, ni yang menarik. Kalau ada soalan macam ni menariklah. Okey. So Daniel dah siapkan. Sekejap ya. Okey, tu yang Daniel buat Okey, kalau soalan biasa, kalau soalan macam ni dia akan bagi table lah. Kalau tidak, penat juga kau nak tulis semua. Okey. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak. Tak ada
Okey, jom tengok soalan seterusnya. Tadi, okey, ini nombor 6. Okey, nombor 6 tu kita biarkan dulu sebab nanti nak banyak nak lukis lagi. Nombor 6 tu pendek je sebenarnya. Tapi kita isikan table ni dulu. Okey. Senang je ni isi table ni. Okey. Saya rasa tak susah nak isi table ni. Okey. Faris Daniel, boleh isikan Faris? Faris? Faris Ya, Daniel, sir. boleh isikan? Boleh. Okey, ini je soalan untuk yang bahagian pertama. Kita belum lagi buat pengiraan Hari ni sefokus bahagian pertama sahaja. Okey, nanti Daniel Faris Daniel buat sampai yang ketiga je Haifa boleh tulis tak Haifa? Boleh, sir. Okey, sambung yang keempat tu, baris keempat. Sampai nombor 6 ya, sir. Okey. So saya buat daripada 3 kan? Sampai 3 je. Haifa, kenapa kau punya Haifa daripada 4? Haifa? Daripada 4. Part 1, part 2, part 3. Haik, kenapa? Di ke atas. Saya dah tulis nombor 4 tapi di atas pula. Di ke atas pula ya. Cuba kau tulis kat baris kelima. Sekejap. Dia keluar tak kat baris keempat? Okey, maksudnya baris kelima tulis kat keenam. Suka-suka dia nak lari
Tulis je, tak apa, tak apa. Tulis je Haifah, tak apa. Tak masuk kotak tak apa. Okey, ini antara soalan yang kita harapkanlah dalam periksa. Dia bagi table, korang tulis dalam table. Dia bagi macam tadi yang dia buat, korang tulis dalam kotak kosong. Okey, mudahlah sikit berbandingkan soalan-soalan yang kita kena senaraikan semua kan. Okey, so kita balik ke soalan nombor 6 tu. Okey, nombor 6 tu dia dalam satu eksperimen roda pemutar itu diputar dan sekeping duit siling dilambung. Okey. Okey, M merah, K kuning, B biru, H hijau, A angka, G gambar. Okey. So, mula-mula dia putar, lepas tu dia lambung. Putar, lambung, putar, lambung. Maksudnya kalau kita buat gambar raja pokok kat sini, merah, kuning, biru, hijau. Okey, jadi AG, 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 AG. Okey, jadi kalau dia punya ruang sampel, okey, kalau korang dah faham ni, korang boleh terus buat ruang sampel. Bermakna MA merah dengan angka, lepas tu merah dengan gambar. Lepas tu kuning dengan angka. Okey, lepas tu kuning dengan gambar. Okey, sambung bawah. Biru dengan angka. Lepas tu biru dengan gambar. Okey, lepas tu hijau dengan angka. Lepas tu hijau dengan gambar. Okey, ingat pastikan kurungan tu kena betul. Kurungan tu salah tulis, boleh salah ya jawapan tu. Okey, so habis nombor 6, kita tengok soalan yang terakhir, itu soalan nombor 8. Okey. Okey, kalau soalan nombor 8 ni, kad pertama dipilih, lepas tu kemudian kad tu dimasukkan semula. Dah pilih, kita masuk semula. Ni macam ada soalan tadi. Okey. So, A, B, 2, 3. Lepas tu, kalau kita pilih A akan ada semula. Lepas tu C, 4. Okey, B akan ada semula. Lepas tu C, 4. Lepas tu 2 akan ada semula. Lepas tu C, 4. 3 akan ada semula. Lepas tu C, 4. Okey, tu cara tulis jawapan Okey. Bermakna jawapan dalam bentuk ruang sampel. Okey, banyak soalan memang ditanya dalam ruang sampel. Okey, AA. Okey, AC. A4. BB. BC.
B 4, 2 2, 2C, 2 4, 3 3, 3C, lepas tu 3 4. Okey. So habis dah soalan untuk hari ini. Okey. Okey. Sebelum sehabiskan kelas untuk hari ini, saya perkenalkan dulu peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, sampai peristiwa ni je. Nanti baru kita bahagian pengiraan sesimpan dulu. Okey, apa itu peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Okey. Membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar jika satu peristiwa yang berlaku mempengaruhi kebarangkaliannya berlaku peristiwa yang satu lagi. Dia mempengaruhi peristiwa yang satu lagi. Kalau peristiwa A dan B tidak bersandar ataupun tak bersandar, dua peristiwa yang berlaku tak ada saling mempengaruhi antara satu sama lain. Okey, jom tengok contoh soalan 5 ni. Apa maksud peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar? Dua orang murid lulus dalam ujian yang sama. Dia adalah peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian dua orang murid itu lulus dalam ujian itu tidak mempengaruhi antara satu sama lain. Macam korang lah kat sekolah. Apa saja keputusan korang tidak mempengaruhi kawan korang. Okey, B. Peristiwa Cikgu Lee memilih seorang ketua tingkatan dan seorang penolong ketua tingkatan daripada 25 orang murid dalam kelas itu. Okey, dia adalah peristiwa bersandar. Kenapa dia jadi peristiwa bersandar? Sebab kebarangkalian memilih ketua tingkatan dipilih daripada 25 orang murid. Maksudnya semua ada peluang untuk menjadi ketua kelas. Okey, ketua tingkatan. Manakala untuk memilih penolong ketua tingkatan tinggal 24 orang sahaja. Sebab bila kita pilih seorang, orang yang jadi ketua tingkatan mana boleh jadi penolong ketua tingkatan. Tak adalah macam tu, dua-dua dia belasah kan? Tak boleh. Maksudnya kita nak kata peristiwa bersandar ni dia akan melibatkan semua. Kalau markah ni melibatkan seorang, tidak melibatkan orang lain. Okey, yang ketiga, peristiwa Jazman menjaringkan 1 gol sahaja dalam 2 perlawanan bola sepak. Adakah 1 gol tu mempengaruhi 2 perlawanan tersebut? Okey, peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian Jazman menjaringkan 1 gol sahaja dalam perlawanan bola sepak pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian dia menjaringkan 1 gol dalam perlawanan yang kedua. Maksudnya, kita tak pasti kalau dia jaring 1 gol dalam perlawanan yang pertama, adakah dia jaring 1 gol lagi dalam perlawanan yang kedua? Adakah Ronaldo dia skor semalam? Adakah dia akan skor lagi perlawanan seterusnya? Tak tahu. Tak tahu kan? Korang pun tak tahu. Tapi kebarangkalian dia untuk skor dalam perlawanan seterusnya tinggi ke tidak? Tinggi. Tinggi kan? Peminat MU kata tinggi. Kita mengikut ketentuan lah ya. Ketentuan dia lah. Kalau peminat Chelsea dia kata tak boleh. Ronaldo takkan skor. Itulah Chelsea kalah semalam. Selangor tak ada kan? Selangor tak ada dalam Euro. Selangor pun kalah. Kalah semalam 2-1. Aduh, Selangor. Itu dengan Perak pun menang nasib penalti. Aduh. Okey, itulah contoh kebarangkalian kan. Saya tahu ramai ni peminat Ronaldo kan. Tengok tua-tua pun masih power. Okey. Cukup dulu untuk hari ini sebab yang bahagian yang seterusnya dia dah ada kiraan. Saya tak nak bagi korang pening lagi sebab nanti kita akan lukis juga. Kita akan lukis gambar darjah pokok. Kita akan buat juga ruang sampel
tetapi ditambah pula dengan pengiraan. Okey, nanti kita simpan tu untuk minggu depan. Okey, minggu depan tak ada kena cucuk betul? Ada yang tarikh kena cucuk ke minggu depan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. So sempat rasa ajar dulu untuk minggu depan. Korang kena cucuk minggu seterusnya kot kan? Ya 14 kot. bulan. 18. Tahun 18. 18 budak Samtal 18. Budak Teluk 14. 14. Kenapa budak form 5 19? Lambatnya diorang. Patutnya sekali kan? Saya salah dengar kot. Tak apalah. 14 hari bulan lah 14 hari bulan tu hari apa Khamis. Samtal 18. Samtal berapa? 18. Cikgu korang ada cakap tak?